Tujuan program ini diadakan adalah untuk memupuk kesedaran dalam kalangan para mahasiswa dan orang awam untuk menjaga kesihatan dan sentiasa peka dengan keadaan sekitar bagi mengelakkan dijangkiti wabak yang akan meningkat iaitu COVID-19. Pernyataan masalah projek. Yang pertama, sikap kedigilan masyarakat yang mengambil mudah mengenai penularan wabak virus COVID-19. Yang kedua, masyarakat mementingkan diri tanpa menghiraukan implikasi melanggar SOP yang akan memberi kesan kepada diri, keluarga, masyarakat, ekonomi dan negara. Yang ketiga, penyebaran berita-berita palsu tentang COVID-19 dan vaksin yang tersebar di media sosial akan mempengaruhi pemikiran masyarakat tidak kira tua maupun muda. Yang keempat, masyarakat hidup dalam taraf kebersihan yang rendah. Yang kelima, masyarakat tidak mengambil berat tentang penjagaan kesihatan dan kebersihan diri. Bagi punca masalah, yang pertama, peningkatan kes COVID-19 yang drastik di Malaysia sejak mutakhir ini. Berita-berita dan akhbar-akhbar banyak menulis berkenaan pandemik ini yang semakin meruncing di Malaysia sehingga pernah mencatatkan kes harian tertinggi sebanyak 9,020 kes pada 29 Mei yang lalu. Yang kedua, kurang kesedaran dalam kalangan masyarakat khususnya berkenaan pematuhan SOP. Segelintir individu yang mengambil remeh dan tidak peduli tentang peraturan-peraturan norma baharu yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini di Malaysia. Cadangan penyelesaian alternatif. Alternatif pertama, mengadakan program webinar COVID-19 dengan menjemput ilmuwan yang pakar untuk membahaskan tajuk berkaitan. Alternatif kedua, memberikan face mask dan hand sanitizer di kawasan berdekatan mengikut tempat masing-masing. Alternatif ketiga, membuat template berkaitan COVID-19 awareness dan disebarkan di media sosial. Alternatif keempat, membuat video pendek mengenai wabak COVID-19 yang melanda Malaysia untuk tontonan awam. Di sini ahli kumpulan kami adalah seramai 8 orang dan setiap seorang tu telah mewakili setiap satu tugasan telah dilakukan. Iaitu yang pertama, kita boleh lihat Ain Husna AJK laporan, Zahidahnya AJK protokol dan maklumat, Syafiqah sebagai AJK aktiviti, Akmal AJK perhubungan luar, Fakihah sebagai AJK teknikal, Fatimah sebagai AJK cenderahati, Diana iaitu AJK poster dan yang terakhir Ashraf sebagai AJK videografi. Di sini kita dapat lihat satu gambar iaitu mengenai pelaksanaan penyelesaian yang dipilih iaitu dengan membuat satu webinar yang tajuknya mencegah lebih baik daripada merawat. Kita dapat lihat di sini seorang moderator iaitu Ain Husna, wakil daripada kumpulan kami dan 2 orang ahli panel iaitu yang pertama Cik Nur Atikah. Dia ni adalah seorang ahli doktor dan dia membincangkan mengenai COVID-19 ni dan juga vaksin. Dan yang keduanya adalah Ustaz Najmuddin. Dia membincangkan mengenai hal-hal yang berkaitan COVID ni dan cara merawat melalui rawatan Islam. Di paparan ini kita dapat lihat sesi perbincangan dan soal jawab yang di mana ada 2 gambar. Gambar yang pertama iaitu Ustaz Najmuddin dan juga gambar yang kedua iaitu Cik Nur Atikah sedang berkongsi ilmu dan juga menjawab soalan-soalan yang ditanya oleh para penonton di FB Live. Di paparan ini kita dapat lihat satu sesi cabutan bertuah iaitu telah dimenangi 3 orang. Yang pertama Muhammad Farhan dan yang keduanya Saidatul Mastura dan yang ketiganya adalah Siti Nur Fatihah. Mereka semua ini adalah dari penonton FB Live yang di mana mereka telah mendaftarkan nama dari satu Google Form dan nama-nama yang terpilih akan memenangi cabutan bertuah ini. Keberkesanan kepada komuniti sasaran. Yang pertama iaitu dapat menyedarkan masyarakat bahawa wabak COVID-19 yang melanda ini sangat berbahaya sehingga mampu meragut nyawa seseorang dan kita perlu mencegahnya. Kita dapat tahu di Malaysia sendiri lebih daripada beratus-ratus nyawa yang telah meninggal dunia dan oleh itu kumpulan kami mengambil satu inisiatif untuk membuat satu webinar dan membuat satu video pendek agar dapat
menyedarkan masyarakat bahawa betapa bahayanya COVID-19 ini. Memberi pendedahan kepada masyarakat supaya tidak mudah terpengaruh dengan penyebaran berita-berita palsu di media sosial. Yang kedua adalah masyarakat akan lebih mengambil berat tentang penjagaan kesihatan dan kebersihan mereka demi melindungi diri dan mengurangkan risiko dijangkiti wabak COVID-19. Di samping itu, kita dapat melihat sasaran komuniti ini akan memberi kesan iaitu memastikan masyarakat agar tidak mementingkan diri dan sekaligus mengurangkan penularan wabak COVID-19 sekiranya setiap individu mengikut arahan SOP dan PKP yang diperintahkan oleh pihak kerajaan. Dan yang terakhir adalah dapat melahirkan masyarakat yang sangat mengambil berat akan kebersihan diri mereka dan juga tempat persekitaran mereka seperti tempat tinggal, tempat kerjanya dan lain-lain. Seterusnya adalah penilaian daripada komuniti sasaran. Yang pertama adalah penglibatan peserta yang memberansangkan iaitu seramai 41 orang telah menyertai program ini. Dan yang kedua adalah para peserta memberikan komen yang positif selepas menyertai program ini. Dan yang terakhir adalah program ini berjaya memberi kefahaman yang baik kepada para peserta. Kos dan tenaga kerja. Yang pertama adalah kami mengadakan pengumpulan dana daripada ahli kumpulan Indahnya Ikhlas dan kerjasama daripada pihak Zak Jahins. Dan yang kedua adalah dana terkumpul sebanyak 300 digunakan sebagai perhargaan kepada para panel dan para peserta cabutan bertuah. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja kami telah diagihkan mengikut ahli jawatan kuasa yang ditugaskan dalam setiap sektor. Dan keempat, penglibatan agensi teknikal dan media daripada pihak Zak Jahins amat membantu pihak kami menjalankan program dengan lebih lancar. Dan yang terakhir adalah kerjasama daripada semua ahli kumpulan memainkan peranan yang penting untuk menjayakan program ini. Sekian dari kami, terima kasih.